Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sebelum saya memperkenalkan topik dan juga tetamu yang ada bersama dengan saya di studio, terlebih dahulu kami di Bernama ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dan marilah sama-sama kita berdoa moga Allah mencucuri rahmat ke atas Allahyarham dan juga ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Amin. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah sesuatu yang menarik sebenarnya, iaitu pembangunan Bandar Diraja sebagai simbol kedaulatan negara. Mungkin topik yang jarang dibincangkan dalam program-program seperti ini, tapi alhamdulillah kita ada tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, siap berbaju Melayu lagi. Jadi kelihatan begitu segak dan kacak. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Town Planner Dr. Alias Rameli, iaitu Ketua Pengarah di Perancangan Bandar dan Desa di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Jadi Dr. Alias, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kali terakhir kita bersama bila? Dalam singkat sekitar bulan 7 tahun lepas di 2022, membicarakan soal agenda rakyat juga berkaitan dengan pembangunan perumahan. Hari ini kita tukar topik lainnya. Betul. Ya. Dan bagi saya ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya, dan macam saya katakan jarang sekali sebenarnya dibincangkan dalam program-program talk show seperti ini. Dan mungkin juga kalau ada di antara penonton-penonton kita yang mungkin berminat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03 2604 0155 dan satu lagi talian tentunya lah di 03 2694 0155. Baik, barangkali Dr. Alias, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang topik yang menjadi pilihan kita, iaitu pembangunan Bandar Diraja sebagai simbol kedaulatan negara, kenapa ini dianggap sebagai sesuatu perkara yang cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di peringkat Kementerian Pembangunan Kerajaan dan khususnya di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia ini banyak inisiatif yang kita gubal, yang kita buat bagi tujuan agenda berkaitan dengan perancangan pembangunan negara, termasuk yang bersifat naratif agenda perancangan pembangunan negara untuk Malaysia Madani. Cuma hari ini, Datuk, kita nak mengkhususkan salah satu daripada agenda di peringkat kementerian yang kita rasa boleh kita kongsi bersama dengan masyarakat dan rakyat tentang peri pentingnya konsep pembangunan Bandar Diraja, dan lebih lagi kalau kita kaitkan dengan sebagai satu simbol kepada kedaulatan negara itu, Datuk. Ini menjadi lebih-lebih penting dan menarik lagi kerana baru-baru ini pun yang berhormat Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan telah pun mengumumkan mengenai penyediaan garis panduan perancangan dan pembangunan Bandar Diraja. Dan ianya tentunya lah mempunyai tujuan untuk memartabatkan Bandar Diraja sebagai simbol kedaulatan negara. Mungkin ialah sebagai pembukaan ini, mungkin boleh Town Planner Dr. Alias ulas sedikit berkenaan dengan penyediaan garis panduan perancangan tersebut, Doktor. Alhamdulillah, di peringkat KPKT khususnya melalui Plan Malaysia ini, kita telah berjaya menggubal satu garis panduan khusus berkaitan dengan perancangan dan pembangunan Bandar Diraja. Dan kita telah bawa kepada pertimbangan mesyuarat Jemaah Menteri pada tanggal 17 Mei 2023. Dan insya-Allah kita dalam rangka untuk kita bawa juga di peringkat mesyuarat Menteri Besar dan juga Ketua Menteri dalam mesyuarat akan datang. Dan kita insya-Allah kita juga akan sembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Itu perancangan di peringkat kita, di peringkat kementerian. Dan kita faham bahawa tujuan kita menyediakan garis panduan ini sebagai satu
panduan kepada pihak berkuasa tempatan dan juga kepada agensi yang pelaksana supaya kita dapat melahirkan satu sistem perancangan yang lebih sistematik dalam hal berkaitan dengan bandar. Hari ini Bandar Diraja termasuk bandar-bandar yang berkonsep yang lain, dan kita rasa Bandar Diraja mempunyai identiti, satu aset warisan negara yang harus kita pelihara, dan sudah tentu juga menjadi aset kepada perancangan negara, dan secara umumnya kita dapat juga memperkukuhkan peranan, memperkasakan komuniti, dan juga kita nak mempromosikan budaya setempat bila ada satu perancangan pembangunan Bandar Diraja yang panggil secara lebih terus. Dan saya nak tegaskan di sini bahawa perancangan dan pembangunan Bandar Diraja bagi saya dia bersifat satu panggil manifestasi kepada pelaksanaan prinsip rukun negara yang kedua itu berkaitan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Dan kalau kita pergi kembali kepada rukun negara yang keenam dengan kesopanan dan juga kesusilaan itu, jadi kita melihat bahawa dengan adanya kefahaman kita berkaitan dengan peranan raja, ada Bandar Diraja, institusi diraja, saya rasa akan mengukuhkan panggil nilai rakyat kepada institusi diraja. Dan kalau kita dapat menjelaskan konsep Bandar Diraja ini merupakan satu bandar yang dimasyhurkan, dia memerlukan pemasyhuran yang melibatkan 9 buah bandar yang beraja dalam konteks semenanjung Malaysia. Jadi dia mempunyai identiti, dia ada imej, dia ada warisan, dia ada budaya sosial yang tersendiri yang tidak ada kepada bandar-bandar yang lain. Alhamdulillah di peringkat kita telah membuat satu kajian secara terperinci juga berhubung dengan 9 Bandar Diraja ini. Kalau kita lihat secara ringkas daripada Arau, Bandar Diraja Arau di Perlis, Bandar Diraja Anak Bukit di Alstak Kedah, lepas tu kita ada di Kuala Kangsar, lepas tu kita ada di Kelang, kita ada Seri Menanti. Saya berkesempatan berkunjung ke Seri Menanti, membuat kajian di sana, dan tentunya kita ada di Pekan, dan kita ada di Kuala Terengganu, dan akhirnya di Kubang Kerian, Bandar Diraja Al-Muhammadi di sana itu. Jadi yang penting di sini satu usaha, satu ikhtiar di peringkat KPKT secara umumnya untuk kita mempertabatkan institusi diraja itu melalui satu sistem perancangan yang lebih sistematik dan menyeluruh untuk menjadi panduan kepada semua pihak dalam hal berkaitan dengan perancangan dan pembangunannya. Saya tertarik hati sebenarnya doktor bila doktor menyebut bandar-bandar diraja, beberapa bandar yang doktor sebut. Doktor juga menyentuh tentang Seri Menanti. Kebetulan saya juga sempat berkunjung ke Seri Menanti beberapa kali dan melihat tentang suasana dan keadaan bandar diraja tersebut. Tetapi dari segi pandangan doktor sendirilah, apakah doktor melihat bahawa kadang-kadang apa yang kita rasakan bila kita berada di bandar-bandar itu, selain daripada melihat istana-istana yang begitu hebat, begitu indah, tetapi suasananya mungkin suasana kelilingnya tu kadang-kadang tidak sesuai sebenarnya dengan untuk orang datang melawat, melihat dan sebagainya. Jadi apakah doktor melihat itu antara masalah yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak? Jadi itulah saya berkesempatan ke Seri Menanti, dari ke sana kita nampak bila kita, walaupun skala bandarnya agak kecil tak besar sangat, tapi singkat dalam 1 hingga 1.5 km daripada jalan utama tu masuk ke dalam tu, kita dah nampak sedikit suasana berbeza dengan persekitaran yang lain. Ada taman, lepas tu ada aktiviti dewan-dewan tertentu, gerak-gerak pun agak bersih dan landscaping punya agak cantik, ditambah dengan ada ruang istana lama tersebut, dan ada balai-balai tertentu kan. Dan kita nampak satu kawasan lapang yang luas, hijau luas. Jadi itu sedikit memberi gambaran. Ada banyak pengunjung yang datang, walaupun banyak juga yang sebenarnya pergi ambil gambar untuk tujuan pengantin-pengantin baru apa semua kan. Jadi dia telah menjadi tarikan bila contohnya istana Seri Menanti, dan mungkin juga berlaku di istana-istana yang lain dalam konteks negara kita lah. Jadi dalam konteks kita ni, kita kepentingan istana Bandar Diraja dalam konteks pembangunan bandar lah secara umum itu. Dulu kalau kita sedikit melihat dalam konteks sejarahnya lah, dulu bandar-bandar diraja kita yang lama, kalau kita tengok filem-filem tahun 60-an, agaknya awal 70-an kan, Datuk biasalah kot agaknya. Jadi banyak menceritakan bahawa Bandar Diraja, istana itu sendiri menjadi tempat tumpuan pedagang-pedagang,
Kalau di Melaka, daripada pedagang Arab, daripada India, daripada China, dan mungkin daripada Eropah kan. Jadi dia telah menjadi satu pusat tumpuan di situ. Fokusnya di kawasan sekitar istana. Cuma bila ada sedikit penjajahan daripada British, telah berlaku macam orang panggil British datang, dia membangunkan satu bandar baru, jadi membezakan di antara pusat perdagangan dengan kawasan pentadbiran. Dan kita nampak daripada situ mulalah orang panggil sedikit berlakunya agaknya lenyap ataupun kelesuan kepada peranan bandar-bandar diraja, termasuk yang khususnya yang lama lah. Jadi beberapa karakter, mungkin fasad bangunan dia punya ruang-ruang pejalan kaki, mungkin dulu ada pasar. Istana dia ada pasar, yang berhampiran dengan istana, kita ada masjid kan. Jadi daripada situlah kita merasakan bahawa kita harus memulihkan kembali dengan perancangan yang lebih cantik, lebih sistematik, supaya kita dapat panggil bukan sahaja di akhirnya panggil matlamat akhir untuk kita martabatkan si diraja, tapi kita nakkan satu suasana persekitaran yang ada imejnya, yang ada identitinya kepada perancangan bandar diraja tak sama dengan panggil pembangunan bandar-bandar yang lain. Lebih lagi kalau katakan pembandaran baru yang panggil township tu, taman-taman perumahan, dia orang panggil agaknya soul tu tidak ada. Jadi kalau bandar diraja datang dengan jiwa, datang dengan soul tu. Jadi yang itulah kita nak mencari soul, tempat baru tak ada tu. Jadi kita soul dah ada di kawasan bandar diraja yang lama. Jadi kita orang panggil gabungkan dengan elemen-elemen berkaitan dengan pembangunan, persekitaran, landscape dan sebagainya, Datuk. Kan? Bila doktor sebut tentang isu ialah untuk memberikan satu semangat ataupun kekuatan ataupun soul itu sendiri, apa isu utama sebenarnya doktor yang membelenggu bandar diraja di negara kita? Jadi sekali Mbak Datuk, ada banyaklah isu yang taklah terlalu kritikal, tidak menjejaskan peranan raja-raja kita dalam pentadbiran di peringkat negeri. Tetapi kita melihat satu berkaitan dengan persempadanan tidak begitu jelas. Kalau kita macam Datuk sebut tadi, pergi satu bandar diraja tak jelas, dia punya kawasan bandar diraja tak jelas kan. Jadi yang keduanya berkaitan dengan imej itu sendiri. Kadang bercampur dengan pembangunan moden kan. Dan dia tidak ada bentuk macam satu identiti bandar diraja. Dan kalau kita dulu skala lama, cara yang lama, bandar dirajanya, istananya, kita nampak rakyatnya akan menafak sembah kepada bertemu raja, dan perancangannya ada taman-tamannya. Jadi yang tu yang kita rasa perlu dilihat secara orang panggil serius juga di peringkat agensi-agensi pelaksana, dan termasuk di peringkat pihak berkuasa tempatan, supaya sebenarnya banyak manfaat daripada perancangan yang sistematik pada bandar diraja ini, Datuk. Mungkin juga menarik ialah daripada apa yang doktor sebut sendiri. Jadi apa yang akan dilakukan nanti oleh KPKT melalui plan Malaysia, terutamanya lah dalam usaha memainkan peranan untuk memberi panduan perancangan bandar diraja di negara ini tu. Boleh kita kongsi bersama doktor? Jadi Datuk, kita ada kaedah, ikhtiar kita lah di peringkat KPKT ini, dan juga menjadi fokus supaya kita dapat melahirkan bangunan yang mampan. Dan agenda berkaitan dengan pembangunan bandar diraja ni nak selesai masalah tadilah, sempadan, imej dan juga identiti. Jadi kita telah mengambil beberapa langkah lah di peringkat kementerian, dan kita dah pandu arah di peringkat pihak kuasa tempatan di seluruh negara, terutama sekali bandar-bandar yang terlibat dengan bandar diraja yang 9 tadi. Jadi kita cari jalan supaya kita dapat tentukan sempadan yang jelas, sama ada dalam bentuk pembangunan guna tanahnya, dalam bentuk fizikalnya, dalam bentuk mungkin ada sempadan-sempadan infra, ada badan airnya, sungainya. Jadi itu harus menjadi harus ada sempadannya. Dan kadang-kadang juga bersifat sempadan urus takbir di peringkat pihak kuasa tempatan sendirilah. Dan itu yang pertama, sempadan. Yang keduanya berkaitan dengan kadang-kadang kita nak kawal juga, Datuk, berkaitan dengan kepadatan pembangunan. Jadi kita tak nak nanti ada bandar diraja, pembangunan tu tidak terancang. Maksudnya kita tak nak ada elemen mungkin bangunan yang terlalu tinggi yang menghalang taman, bandar diraja kan. Dan harus ada kawalan berkaitan dengan macam kami lah. Ini agak teknikal sedikit. Maksudnya kita harus ada kawalan kepadatan ataupun intensiti pembangunan tersebut.
mungkin daripada jarak 200 meter daripada istana dan juga masjid ada 200 meter. Ada langkah-langkah dia. Mungkin 500 meter ada langkah-langkah dia juga, dan 1 kilometer dan 1,500 meter. So selepas 1,500 meter tu mungkin sedikit bebas lah. Tapi dalam jarak 1,500 meter ke bawah, kalau paling dekat, orang panggil pembangunannya harus bersifat lebih rendah lah kepadatannya. Itu pertengahan-pertengahan, dan kalau nak buat pembangunan di luar tu, yang paling penting tidak mengganggu mungkin daya kenampakan istana dan juga mungkin masjid-masjid yang berada di sekitar Bandaraya. Itu dan kita punya fokus kita, dan di akhirnya juga daripada aspek yang tadi kita nak cari jalan supaya kita dapat tingkatkan imej Bandaraya ni melalui banyak komponen. Dia ada komponen utama dan juga ada yang sampingan. Utama ni biasa istana kena ada, masjid kena ada. Agak rapat di antara masjid dan kalau kita lihat simbol masjid itu sendiri, sultan-sultan, para raja sebagai orang panggil yang mendukung, yang menjadi pemimpin, yang menjadi peranannya sebagai ketua agama Islam secara khususnya. Dan perkara ini sebut kalau kita kaji dalam konteks perlembagaan persekutuan, di bawah artikel 3 pun telah menggariskan peranan agama itu sendiri. Dan sudah tentu dengan adanya peran sultan dalam hal berkaitan dengan panggil berkaitan dengan agama ini, kita rasa istana dan masjid itu agak rapat. Punya komponen utamanya. Dan dia juga kena ada komponen sokongan punya aktiviti lah, pembangunan sokongan. Sebagai contohnya, dia ada muzium. Harus ada macam galeri, dia harus ada macam berapa monumen, dan kadang-kadang berdekatan juga ada makam diraja. Dan yang paling penting, nak pintu masuk tu, dia ada satu taman, satu dataran yang cantik kan, yang nampak kemas, yang bersih. Jadi bila kita masuk saja daripada luar, daripada pintu masuk agaknya daripada jalan utama, kita dah nampak gambaran landscapingnya, jalannya, kebersihannya, dan nampak dia punya aktiviti-aktiviti tertentu, sama ada yang komponen sokongan tadi tu dan juga sokongan komponen utama masjid ataupun dia punya istana itu sendirilah. Jadi yang tu kita, jadi bila ada orang panggil bahan-bahan sebegini dalam hal kaitan dengan pembangunan Bandaraya, dan dia tak cukup. Istana dengan masjid ada komponen-komponen yang structure ni tidak mencukupi. Dia harus ada juga komponen berkaitan dengan macam mana kita nak tingkatkan identiti Bandaraya tersebut. Dan kita gariskan dalam garis panduan, iaitu ada elemen orang panggil ni bahasanya townscape lah. Satu latar bandar itu tersebut. Dan latar tu harus bersifat hanya terpulang pada image identiti satu Bandaraya atau bandar ataupun negeri berkenaan. Kalau di sebelah kita ni kita nampak yang motif Tengkolok Perpustakaan Negara sebelah ni kan. Ada yang kalau katakan kita pergi di Johor, Datuk ini bawa balik dari Johor di Bukit Sirin. Dia dah ada motif mahkota kesultanan. Jadi kalau kita melalui Pantai Lido tu di Johor, kita dah nampak masuk saja kita nampak dia punya ini satu panggil persekitaran yang berbeza dengan jiran dia lah, kawasan-kawasan permandangan yang lain. Dan landscape kena jaga tu. Landscape kena ada supaya terpunahlah pada bandar tertentu. Kadang mungkin di peringkat raja-raja kita, sultan kita, ada pilihan-pilihan pokok ataupun bunga-bunga tertentu. Kadang-kadang kalau di Shah Alam tu dia ada bunga anggrek contohnya kan, dan di tempat lain-lain. Jadi yang tu kita cuma bagi panduan secara umum. Tapi harus ada panggil soft landscape dan juga hard landscape tu. Kerja tu kena ada mungkin arca yang sesuai, perlu ada tanda nama yang sesuai. Dan kadang-kadang dia bersifat sebagai tarikan pelancongan juga. Betul. Jadi orang panggil dia punya tanda nama, penceritaan berkaitan dengan satu-satu orang panggil entiti bangunan, yang tu kena ada. Okey. Apa ni doktor, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan saya percaya mungkin anda yang berada di luar sana juga ada pandangan-pandangan yang mungkin ingin anda kongsikan dengan tetamu kita di studio. Jadi seperti yang saya sebut tadi, memang kita menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03 2604 0155 dan satu lagi talian adalah 03 2694 0155. Jadi gunakanlah peluang ini. Barangkali anda juga ada pandangan-pandangan yang mungkin menarik untuk kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Town Planner Dr. Alias Ramili. Dan kita masih lagi bercakap tentang pembangunan Bandar Diraja sebagai simbol kedaulatan negara. Kita rehat dulu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pembangunan bandar Diraja sebagai simbol kedaulatan negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berbahagia Town Planner Dr. Alias Rameli, iaitu Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Baik, mungkin ramai juga yang tidak menyedari doktor bahawa istana-istana ataupun kawasan-kawasan istana itu sendiri, perancangan bandar Diraja itu sendiri sebenarnya boleh menjadi satu aset pelancongan yang amat berharga sebenarnya kepada negara secara keseluruhannya. Mungkin boleh doktor perjelaskan lagi. Okey, Datuk. Memang kita salah satu daripada objektif kita menyediakan perancangan pembangunan bandar Diraja yang sistematik, yang terancang ini, selain daripada kita nak panggil hujungnya, kita nak memperkasakan peranan rakyat itu sendiri, komuniti setempat dalam konteks ekonominya, tapi memang menjadi satu, kena berfikir dalam konteks sebagai satu aset kepada pelancongan itu sendiri. Kan? Sebab itu kami KPKT bersama dengan Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Kesenian, MOTEK lah, dalam proses penggubalan garis pandan ini kita memang berbincang supaya di akhir ni yang 9 bandar ini, sebahagian sekarang telah dikunjungi. Kalau katakan contoh di Bandar Marhani, Muar, kita masuk saja di hujung dekat satu kawasan tu, di tepi sungai, Sungai Muar tu, kita nampak warna dia dah berbeza. Jadi saya nampak banyak pengunjung-pengunjung harian agaknya ataupun pelancong-pelancong tempatan yang berkunjung ke situ. Jadi memang tidak dapat kita nafikan bahawa aset pelancongan tu salah satu dapat ditimbulkan bila kita dapat wujudkan bandar Diraja yang kemas, yang tersusun tadi dengan sifatnya saya sebut tadi, ada komponen pembangunan utama, sokongan, dan juga ada perkara berkaitan dengan townscape lah, yang ada landscape yang lembut dipanggil ni, dan juga acak-acak tertentu kan. Jadi di akhirnya memang dalam konteks pelancongan sekarang ni digalakkan dalam konteks pelancongan tempatan. Saya rasa banyak juga menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong tempatan kita lah untuk menjadikan orang panggil bandar-bandar Diraja ni sebagai satu tempat. Sekurangnya Datuk, dia orang datang ambil tengok gambar, orang panggil tangkap gambar tu. Jadi orang muda lah kot. Kita kurang lah kot tu. Jadi, dan semua perempuan lah suka ambil gambar. Jadi itu sebenarnya satu benda promosi juga kepada bandar-bandar tertentu, dan kalau cantik lagi lah menarik minat mereka. So memang salah satu daripadanya tujuan kita nak jadikan sebagai satu aset pelancongan bandar, dan juga dia akhirnya menyumbang kepada negara kita lah. Mungkin apakah doktor bersetuju sama saya kalau itulah harapan dan juga tujuan seperti apa yang disuarakan oleh doktor sendiri, mungkin Kementerian Pelancongan misalnya boleh memainkan peranan dalam usaha untuk mempromosikan kewujudan bandar Diraja ini dengan istana-istana yang mempunyai tradisional sentuhan tradisi yang begitu menarik. Apakah doktor bersetuju? Ya, Datuk. Tadi mungkin ada beberapa langkah yang kita boleh buat di peringkat pembangunan bandar Diraja secara mekanisme dia lah, macam mana kita. Ada sedikit permasalahan, ada sedikit jalan penyelesaian, dan macam mana langkah untuk menjayakannya. Yang pertama, kita nak ada cadangan kita lah supaya kita dapat mewartakan sempadan bandar Diraja tersebut dalam panggil mekanisme perundangan semasa. Jadi kami di peringkat Plan Malaysia, kita ada rancangan-rancangan pemajuan dan struktur yang tempatan. Jadi kita wartakan sempadan tersebut dalam dokumen-dokumen, yang dokumen ini disediakan cara perundangan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa sejak tahun 1996 lagi, Akta 172. Tapi berkaitan Datuk punya pertanyaan tadi tu, persoalan dalam konteks saya nak mencadangkan. Kalau kita pergi Taiping, daripada Taiping Heritage Trail. Dan kalau kita bandar-bandar Diraja, kita mencadangkan Royal Heritage Trail. Jadi banyak komponen yang istana, masjid, monumen, ada pasarnya, ada galerinya kan. Jadi ini boleh menjadikan satu, kita boleh menjejak dalam konteks aktiviti pelancongan. Mungkin kita panggil menghabiskan masa 2 jam hingga 3 jam, dan kita boleh bawa anak-anak kita mengetahui sejarah salah satu bandar tersebut dalam konteks bandar Diraja. Dan sudah tentu lah tu MOTEK kena dengan panggil perancangan yang ada ini,
canangan untuk jejak-jejak dia punya heritage trail, Royal Heritage Trail tersebut harus menjadi satu aktiviti tarikan, dan juga tak salah kalau kita jadikan sebagai satu kalender pelancongan tahunan ataupun bulanan ataupun harian yang mudah. Jadi kadang kita pengunjung dia nak pergi ni nampak dia nampak tersusun sampai saja pendaftaran di mana nak pergi. Mungkin ada 10 tarikan di kawasan Bandar Diraja. Jadi mereka pun nak tahu sejarah lama lah kan, setiap bangunan, setiap aktiviti tersebut, dan mungkin sah silah mungkin raja ataupun sultan di satu negeri tersebut. Dan saya rasa itulah orang panggil agaknya tempat yang paling sesuai lah kalau kita nak memaparkan penceritaan naratif berkaitan dengan saya sebutkan tadi silsilah diraja kita bagi sebuah negeri ataupun yang melibatkan bandar-bandar tertentu. Bila doktor sentuh tentang perkara ini, doktor, ya, saya teringatlah. Cuba kita bandingkan, kita fikirkan kenapa setiap kali orang kalau pergi London antara tempat yang ingin mereka kunjungi ialah untuk melihat Buckingham Palace itu sendiri. Jadi apa yang Datuk lihat telah berjaya dieksploitasikan dengan begitu berkesan sekali oleh kerajaan Britain sendiri untuk menggalakkan pelancong-pelancong datang ke London, tetapi pastinya ingin melihat Buckingham Palace itu secara dekat. Kita di peringkat kajian dalam proses penggubalan ni, kita membuat kajian juga lah di luar negara secara desktop lah. Kita pergi cuba tengok dalam Topkapi, kalau Topkapi Palace di Turki Turki. Saya belum sampai di sana, dan difahamkan juga Gyeong Palace di Seoul, Korea Selatan pun cantik. Tapi oleh kerana Datuk dah sebut pasal Buckingham Palace tadi tu, correct pronunciation agaknya, Buckingham Palace. Jadi saya kebetulan berkesempatan sangat 2-3 kali juga di sana. Di Buckingham itu. Melihat Buckingham Palace itu. Dan kebetulan yang terakhir itu kali ketiga, kebetulan semasa majlis pengebumian Ratu Elizabeth II. Jadi kebetulan ramai-ramai pun kita juga berkesempatan di sana. Jadi kita melihat kita masuk daripada satu jambatan tersebut, berjalan kaki. Masuk dalam sekitar, kalau berjalan agak letih jugalah. Sekitar 1.5 hingga 2 km. Banyak dia punya arahnya tu. Tapi yang arah saya masuk tu daripada satu jambatan tu. Jadi di kiri ada fasad-fasad bangunan kerajaan yang memang British ni cara dia panggil dia memelihara bangunan-bangunan sejarah yang lama yang masih lagi menjadi pusat pentadbiran mereka, kerajaannya. Dan kalau kita lihat sebelah kanan, sebahagian sebelah kiri, kita ada satu taman yang sangat cantik, yang sangat luas itu, dengan landscape tertentu, pokok-pokok tertentu, dan juga ada badan-badan air, ada bunga-bungaan, dan dia punya siar kaki tu agak besar lah, sangat dalam lebih daripada 20 kaki agaknya, kan. Sebelah kiri kecil sikit yang saya lalu tu, sebelah kanan tu agak besar. Jadi kita dah nampak dari situ, kita dah nampak dia punya gambaran kita melalui satu kawasan yang satu institusi yang melibatkan diraja British lah nanti itu. Dan bila kita sampai di sana pula nak masuk, tak dapat lah kot dalam tu. Kali kedua tu saya dapat main pipi pagar tu lah tersebut. Tapi kita dapat melihat aktiviti yang polis berkuda. Dan pertukaran polis berkuda yang pakaian sesuai tu. Jadi benda itu kadang kecil saja, tapi sebenarnya menjadi tarikan lebih bagi kita sebagai pengunjung luar ni. Dan kalau berkesempatan panggil nak, dia ada galeri dia, dia ada souvenir shop dia, dan aktiviti sepanjang mungkin ada 2-3 jalan masuk ke sana. Kita kita kena berjalan kaki tu. Kita kena berjalan kaki di pokok-pokoknya pun dah mungkin sana dah sejuk lah, tapi pokoknya pun telah diaturkan supaya orang panggil tidak panas lah sebegitu kan. Jadi kita nampak suasana ke situ dengan bunga-bungaan, dengan penunjukan pertukaran pegawai polis tadi itu, dan juga ada aktiviti berkuda di jalan utama yang ruang berjalan kaki tersebut. Jadi kita nampak dia telah menjadi tarikan dunia, pelancong dunia. Jadi kita di peringkat negara kita Datuk, agaknya lah kan, kalau tidak bersifat orang panggil 50% datang daripada pelancong antarabangsa, sekurang-kurangnya adalah orang panggil peringkat awal ni 5% pelancong antarabangsa, mungkin 90% pelancong tempatan. Dan saya rasa perlu kita menjadi satu macam aktiviti co-curriculum di peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga di peringkat pelajar sekolah menengah juga, supaya kita nak bawa mereka Datuk kepada semangatnya, perasaannya, dan juga ilmu berkaitan dengan silsilah diraja itu tersebut sendiri. Jadi itu nampak satu benda yang aktiviti perkara tambahan yang kita boleh terapkan dalam konteks kesedaran di peringkat
para pelajar kita lagi dalam konteks pendidikan itu. Bila doktor sebut tentang kenapa orang tertarik hati untuk melihat Buckingham Palace, tiba-tiba terlintas di kepala saya, ingin dapatkan pandangan ikhlas kepada Dr. Alia sendirilah. What happened ataupun apa yang terjadi kepada Istana Negara yang lama itu? Kerana kita tahu bahawa Kebawah Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong telah pun disediakan dengan istana yang Istana Negara yang baru. Tetapi what happened to Istana Negara yang lama itu? Jadi kalau ikut sepengetahuan saya, Datuk, saya pun ada sekali dua masuk Istana Negara yang lama, dan masih lagi menjadi kunjungan. Nampak banyak bas juga yang berhenti di situ. Betul, jadi mereka mengambil gambar. Termasuk juga pelancong luar. Saya tak pasti pelancong kan daripada China, daripada Korea dan sebagainya. Dan nampak landscape di ruang depan tu masih lagi terpelihara. Yang dalam tu sekarang ni ada bangunan, dulu pernah Jabatan Warisan Negara berada di sana. Saya tak pasti sekarang ni masih lagi di Istana Negara ataupun Dewan di bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka lah kan. Jadi walau apa pun kita tak nak nanti Datuk Istana Lama ni ada perancangan khusus daripada peringkat Kerajaan Persekutuan agaknya. Dan kita tak nak tentu jadi kalau kita jual itu kepada aktiviti pembangunan moden, tentu banyaklah pelaburan luar, pelaburan tempatan kita boleh bangunkan secara fizikal, tapi tak ada tu. Bandar harus kita harus pelihara kawasan ini sebagai satu warisan negara, sejarah negara kita sebelum berpindah ke istana baru, dan inilah orang panggil tempat bersemayamnya Yang Sultan ataupun Agong kita lah di Istana Lama, dan dia harus masih lagi dipelihara sekurang-kurangnya Datuk. Orang panggil menjadi satu ruang kawasan lapang untuk Bandaraya Kuala Lumpur inilah sekurang-kurangnya Datuk. Tadi pun doktor memberi contoh tentang 9 bandar diraja yang ada di negara kita ketika ini. Daripada pemerhatian dan juga ialah pengalaman doktor sendirilah. Bandar-bandar diraja di manakah yang doktor merasakan perlu sebenarnya satu bentuk pembangunan yang segera sebenarnya dalam usaha untuk bukan saja mengekalkan imej bandar diraja tersebut, tetapi pada masa yang sama juga dalam usaha untuk menarik pelancong-pelancong dan juga mungkin ialah anak-anak tempatan sendiri, rakyat tempatan sendiri untuk datang dan menikmati sesuatu yang menarik bila kita bercakap tentang bandar diraja ini. Saya mungkin bias sikit Datuk. Sebab kita ni didewasakan di Johor. Okey. Walaupun kadang-kadang sekali-sekala kena sokong GDP juga kan. Jadi kita nampak di Johor tu dia ada 2 istana lah. Satu di Bukit Sirin ataupun dah agak biasa dengan dah tahu kawasan tersebut. Saya sebut tadi ada pintu gerbang yang menarik untuk tujuan menjadi tarikan pengunjung. Tapi di Bandar Maharani sendiri, saya sebutkan tadi, kita masuknya dia pakai warna yang sesuai untuk bangunan. Kan? Ada masjid juga berdekatan, ada istana hinggap di situ dan juga ada taman-tamannya lah. Jadi kita nampak bandar-bandar kecil sebegitu. Kita tak nak nanti kalau kata Bandar Maharani orang panggil pension town, kan? Tak naknya tu. Orang pergi ke sana nak makan dia punya mi bandung dan juga berapa tarikan makanan di sana lah. Tapi bila adanya kawasan tersebut, saya nampak rakan-rakan pun kadang bila berkunjung ke Bandar Maharani, kecil saja bandarnya, tak besar. Tapi dia kawasan persekitaran Bandar Diraja ni menjadi tempat tupuan mereka. Skala yang sesuai dan adalah panggil penyelanya di peringkat Majlis Muam. Tapi perkara yang lain dalam konteks bandar-bandar lain, contohnya Kuala Kangsar. Kuala Kangsar dia mempunyai sejarah sendiri, bukan sahaja ada MCKK di sana Datuk kan, dan ada istananya di situ, ada masjidnya di situ. Saya rasa tidak salah kalau kita kan ada perancangan khusus. Sama ada kamilah di peringkat KPKT, Plan Malaysia dan juga mungkin Motek sendiri, dapat kita sama-sama bergerak untuk cari dana-dana yang sesuai supaya kita dapat tambah baik dia punya persitaran keseluruhan dan jarak yang saya sebutkan tadi tu 1.5 mungkin 1 km 500 kan. Dalam komponen-komponen berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan landscape, mungkin pewujudan badan-badan air sedikit. Kalau katakan nak buat galeri, ada monumen tertentu, ada acara tertentu, saya rasa dia akan menjadi menghidupkan bandar diraja tersebut. Jadi orang pergi berehat, mungkin bagi penduduk tempatan, bagi yang pelancong tempatan daripada pelbagai negeri kita di Semenanjung ataupun daripada Sabah dan Sarawak, jadi mereka boleh berkunjung situ dengan bersih dan mungkinlah ada
aktiviti kediaman, penginapan tertentu untuk mereka, dan mereka boleh buat aktiviti itu rekreasi pun Datuk. Daripada yang kahwin jadilah Datuk, orang pergi ambil gambar kahwin tu kan. Aktiviti boleh buat di situ. Jadi sangat saya seolah macam daripada 9 tersebut. Saya macam berminat dengan Kuala Kangsar. Tapi saya tidak menyatakan bahawa dalam konteks kita ni, kalau kita pergi ke Kubang Krian melihat bangunan Bandar Raja Al-Muhammadi, dah jadi macam satu bandar kedua kepada Kota Baru. Jadi di sana tu kita nampak ada masjidnya. So juga ada aktiviti-aktivitinya yang berada di Kubang Krian ini. Contohnya ini yang kita lihat Kubang Krian visual sekarang ni. Ya, kalau di Kubang Krian dipanggil Bandar Raya Bandar Raja Al-Muhammadi, dia ada dia punya beberapa perancangan. Dan contohnya Datuk, dia ada Istana Negeri, dia ada Istana Mahkota. Okey, dia ada warisan sejarah Tok Kenali lagi di situ. Dan dia juga ada tadi saya sebut Masjid Sultan Ismail Petra, dan juga kadang-kadang dia harus ada beberapa institusi yang agak rapat dengan istana itu sendiri. Contohnya ada Hospital University USM, ada juga di situ kampus kesihatan USM. Wah, Skywalk pun. Ya, ini cadangan Skywalknya ada di situ, dan juga kolej kejurawatan, ada pusat pengajian, ada tahfiz Tok Kenali yang kita sejarah tokoh-tokoh agamanya, dan juga ada Mahat Ramah di situlah. Jadi kita nampak bila kita ada gabungan sifat-sifat pembangunan, kalau disebut mungkin bersifat insaniah itu sendirilah, kerohanian itu, keagamaan itu sendiri. Jadi dia orang panggil serasi dengan adanya komponen utama pada raja tadi, istana dan juga masjid jadilah. Itu penting Datuk. Jadi ini contoh kepada taman rekreasi pun akan diwujudkan ya. Diwujudkan di sinilah. Ini contoh. Maksudnya daripada garis ponan ini, RKK dipanggil rancang kuasa khas untuk Kubang Krian ni, Bandar Raja Al-Muhammadi ini dia agak ke depan sedikit daripada kita. Dibuat juga oleh di peringkat KPKT dengan di Plan Malaysia ini. Jadi dia ada satu perancangan secara menyeluruh. Daripada jalan masuknya, kawalan berkaitan dengan kepadatan pembangunannya, fasad-fasad pembangunannya, apa landscape yang sesuai, berapa lebar siar kakinya, macam mana dia punya badan-badan air yang perlu ada, kan? Dan apa komponen-komponen tambahan lagi komponen yang saya sebutkan tadi, kesokongan tersebut, yang kita boleh agaknya mengimarahkan dia punya peranan Bandar Raja Al-Muhammadi itulah. Tapi projek ini memang telah pun dimulakan. Kita sebahagian ada yang bersifat quick win, yang kecil, yang melibatkan dana-dana di peringkat pihak kuasa tempatan sendiri, di peringkat kerajaan negeri sendiri, dan mereka pun cuba di peringkat Kota Barunya cuba memohon daripada kerajaan pusat melalui MOTEC juga untuk membangunkan projek-projek yang bersifat agaknya jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau projek besar tu kena melalui panggil sistem perolehan tertentu lah. Mungkin kalau tak dapat masuk dalam rancangan Malaysia ke-12 agaknya kerajaan negeri di bawah Kubang Krian ni boleh mohon pada kerajaan persekutuan, ataupun mungkin menggunakan persekutuan kerajaan yang sendiri lah. Jadi itu penting. Okey, Doktor, kita akan berehat buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sarkawi. Selamat malam. Saya. Selamat malam. Apa khabar? Alam. Ya. Okey. Alright. Apa khabar ni? Assalamualaikum kepada ahli panel ni. Ya. KPKT lah. Ya. Okey. Tajuk malam ni memang saya nampak ada je lah kan dari segi Bandar Diraja ni. Tapi satu saya nak tanya dengan KP ni. Okey, dari segi macam Sarkawi kata tadi, dari segi pusat pelancongan tu kan untuk Bandar Diraja ni, khususnya untuk melihat istana raja ni semua kan. Saya bagi contoh lah, macam Buckingham tu memanglah luas ke depan sama juga dengan istana negara kan. Tapi kalau di istana-istana di negeri-negeri lain tu, yang saya lihat lah, yang dulu saya bawa pelancong-pelancong luar dan juga tempatan ni, agak sukar. Kadang-kadang kita nak pergi nak tengok kat dalam tu memang susah lah. Jadi mungkin KP boleh buat syorkan supaya ada hari-hari tertentu untuk untuk pelancong tempatan lah. Ya. Itu pertama sekali. Yang kedua sekali, dari segi Bandar Diraja ni, adakah nanti besok persaingan dari segi
dia punya pembangunan tu daripada ibu negeri setiap negeri tu. Sebagai contohlah dekat Perak kan, ibu negerinya Ipoh kan. Jadi sekarang ni bandar diraja ni Kuala Kangsar. Jadi kalau Kansar tu besok dah jadi satu bandar diraja dan semuanya dah ada kat situ masuk apa semua ni, adakah jadi persaingan ataupun macam mana? Itu. Yang ketiga, Sawi, saya nak tanya, kalau dari segi pembangunan tu nanti di bandar diraja ni, adakah dari segi komposisi dia, adakah ikut peratusan rakyat dalam negara ni ke, ataupun dia dibagi peluang untuk rakyat luar negara ke, ataupun macam mana? Mungkin KP boleh bagi pencerahan sikit lah itu Sakawi. Itu saja Sakawi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. 3 persoalan yang agak menarik juga sebenarnya, tapi tak apa, sabar dulu, kita akan berehat kali terakhir dan kembali nanti walaupun masa semakin suntuk, tapi insya-Allah mungkin kita ada lagi persoalan-persoalan yang akan kita ketengahkan kepada tetamu kita di studio dan doktor juga dalam persiapan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Bahar dari Kuala Lumpur sebentar tadi. Kita berehat kali terakhir. Jumpa lagi selepas ini. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru buat hidupku, kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Lupakanlah sementara lelahmu ini, jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Baiklah, kami cukup terima kasih. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang pembangunan bandar diraja sebagai simbol kedaulatan negara. Baik, Dr. Arias, tadi menarik jugalah 3 persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur. Jadi mungkin respon dan juga reaksi daripada doktor sendiri kepada apa yang dibangkitkan. Silakan. Okey, terima kasih saudara Bahar tadi tu. Kita bagi cuba menjawab soalan yang pertama dulu. Yang mudah sikit tu, nampak berkaitan dengan macam mana nak bandar-bandar diraja mungkin di kawasan istana tertentu boleh dilawati. Kan. Lah kalau kita lihat bandar-bandar lama tadi kalau di Bandar Marani itu memang boleh melawatnya kan. Dia tak ada pagar pun, cuma kawasan istana itu hinggap tu tak dapat masuk lah. Tapi kalau katakan kita pergi luar negara di Jogja, sana tak ada, dulu ada sultan agaknya, sekarang dah tak ada sultan. Jadi dia menjadi satu pusat tarikan dan kita boleh masuk dan menjadi satu aktiviti yang pengunjung-pengunjung boleh masuk ke dalam dan kena berbayar sebenarnya kan. Jadi kita faham bahawa ada perkara-perkara tertentu di dalam bangunan itu sendiri mungkin ada agak sedikit keterbatasan lah dari sudut ni. Tapi insya-Allah bila kita sembah maklum kepada Majlis Raja-Raja, kemungkinan pandangan daripada saudara Bahar tadi itu kita boleh persembahkan kepada Majlis Raja-Raja yang tempoh akan datang supaya mungkin adalah ruang sekali seminggu ke agaknya 2 kali seminggu, 2 minggu sekali dibenarkan. Membuka pintu. Benarkan kepada pengunjung luar negara mungkin punya tempatan kan. Kalau tak di istana pun mungkin di ruang Balai Rong Sri agaknya tertentu kan. Jadi kalau di istana negara yang baru kadang-kadang kita bukan mencuri maksudnya kita boleh masuk masa pergi masjid sembahyang Jumaat dululah dibenarkan juga berbagai kerjaan untuk jadi nampaklah sedikit sebanyak untuk masuk ke sana. Dan yang kedua berkaitan dengan yang ketiga pasal komposisi tadi itu. Jadi kita tak perlu risau. Saya tidak melihat dia macam satu proses persaingan dengan bandar-bandar lain, tidak. Cuma kita nak dalam satu bandar diraja ni saya panggil sebagai satu ingredients yang mana adalah tadi yang 9 tadi itu, masuk yang Bukit Sirih yang tidak dimasyhurkan itu sebut kepada
keseluruhan pembangunan bandar itu sendiri. Jadi daripada sini tidak ada kawalan sebenarnya di peringkat kami di pihak KPKT untuk orang panggil harus ada persaingan, tidak. Jadi sebahagian daripada keperluan komponen pembangunan, elemen pembangunan yang dapat orang panggil menceriakan lagi pembangunan salah satu bandar tadi. Dan kalau persoalan kedua berkaitan dengan tadi kawalan intensiti Datuk tadi, yang keduanya berkaitan dengan, jadi kalau yang tu juga dia tadi komposisi, tak risau, dan juga jawab sekali berkaitan dengan persaingan lah. Saya rasa tidak sebegitu sifatnya. Dan kalau katakan ada bandar diraja dia mengatasi bandar yang tidak. Di Johor tadi ada dua, satu istana utama di Bukit Sirin, satu lagi ada satu tempat yang lain, istana lain, dan juga di Bandar Marani. Jadi dia tidak bersifat nak bersaing pula di antara pembangunan bandar yang bersifat pedangan dengan istana, tidak. Asalnya dia akan melengkapi bandar diraja dengan kawasan laman yang luas apa semua kan. Kalau bandar kawasan pembangunan perniagaan dia tak bagi Datuk, dia punya kawasan lapang yang luas tersebut pun tak ada kan. Jadi istana sebenarnya yang membantu orang panggil, kalau dalam konteks elemen rekreasi kawasan lapang bandar tu, dia sebenarnya agak besar sebenarnya di mana-mana istana yang kita pergilah. Jadi itu dia dipelihara. Jadi secara bahan mungkin tak perlu risau. Jadi bila kita global garis pondan ini untuk tujuan dilaksanakan, itulah sebenarnya antara tujuan yang kita buat. Cuma soalan yang pertama tadi saya tidak boleh beri jawapan Datuk. Yang tu kaitan dengan kita dapat orang panggil sembah perkenan daripada Majlis Raja-Raja lah Datuk. Bila Doktor sebut tentang garis panduan ini, sesuatu yang mungkin perlu diberi perhatian yang cukup serius sebenarnya. Kita tahu bahawa ialah kita cuba menanamkan semangat raja dan rakyat berpisah tiada sebenarnya. Dan dengan adanya perancangan yang begitu menarik seperti apa yang telah pun dirancangkan oleh pihak doktor sendiri di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia, mungkin memberi ruang dan juga peluang sebenarnya kepada rakyat untuk mendekatkan diri mereka dengan istana sendiri, dan pada masa yang sama juga mungkin akan memberikan satu semangat yang luar biasa sebenarnya kepada rakyat biasa yang mungkin merasa amat teruja dan akhirnya dapat juga berada dalam istana melihat apa yang ingin mereka lihat sebelum ini. Jadi mungkin ada komen yang menarik daripada doktor berkaitan dengan itu. Kalau katakan satu masa nanti dapat beri ruang kepada rakyat jelata masuk ke ruangan-ruangan tertentu di istana, itu kita orang panggil alhamdulillah lah kalau dapat sebegitu. Tapi kita cuba untuk ni. Cuma asas besar kami lah di peringkat KPKT lah, sebagai peneraju dalam hal berkaitan dengan pembangunan dan juga di peringkat kajian tempatan apa semua kan. Jadi bila kita gubal garis panduan bandar diraja dengan harapan menjadi satu simbol kedaulatan kepada negara kita, dan kita ada beberapa harapan supaya bandar-bandar termasuk bandar-bandar diraja peranan di peringkat agensi-agensi tertentu termasuk di peringkat pengurusan tempatan tu, jadi bolehlah merujuk kepada garis panduan yang telah kita rubah. Bukan di akhirnya kita nak bukan sahaja pembangunan secara fizikal, landscape semata-mata, tidak. Itu orang panggil dari sudut fizikalnya. Tapi kita nak di akhirnya tadi Datuk sebut pasal aset pelancongan negara banyak kali juga kan. Kita harus pelihara aset-aset warisan tersebut, identiti bandar diraja tersebut yang kita kena peliharakan, dan kita gabungkan pula aset yang sedia ada ini dengan menjadi sebagai satu dikaitkan dengan pelancongan dan dikaitkan dengan ekonomi juga. Dan juga kita dapat perkasakan ekonomi di peringkat tempatan, dan kita sebenarnya akhirnya kita dapat mempromosikan juga budaya-budaya yang berada di peringkat tempatan, sama ada tarian ke craft ke orang panggil jualan-jualan makanan tertentu yang sebut tadi kalau di Bukit Maharani ada Mi Bandung Mall-nya kan. Jadi dia datang secara bersekali Datuk, fizikal dan juga aktiviti kerohanian termasuk keagamaan tadi, termasuk perkara sampingan, termasuk makanan, craft dan sebagainya Datuk. Kan? Jadi cantiknya orang panggil perencanaan tu berkaitan dengan bandar diraja itu Datuk. Dari segi setakat inilah apakah perancangan yang dilontarkan ini sudah pun mendapat reaksi yang cukup positif dari semua pihak sebenarnya? Alhamdulillah Datuk, bila kita bawa kepada Jemaah Menteri pada 17 Mei hari itu, jadi kita dapat pandangan daripada pelbagai kementerian lah, dan kementerian daripada Kementerian Pelancongan tadi,
masuk jabatan-jabatan kami di bawah KPKT, Jabatan Kerajaan Tempatan dan semua tu, dan kementerian yang lain. Masuk juga mungkin peranan pihak swasta juga untuk sama-sama kita menggerakkan cara kemitraan itu, cara partnership itu sebut. Kita kalau tidak dapat skala besar dalam tempoh yang jangka pendek ini, kita bermula dengan kecil, Datuk. Landscape, kebersihan, Datuk. Kebersihan kadang-kadang tak memerlukan kos pun. Jaga sampah kita, ada tong sampah yang sesuai, dan peranan pengunjung dan rakyat dapat menjaga kebersihan. Bersih itu sendiri menggambarkan kecantikan, Datuk. Kan? Jadi cuma kalau dapat skala yang besar tu lebih cantik lah. Kita buat badan air contohnya kan. Yang tu boleh mungkin dari masa ke semasa, Datuk. Dan saya percaya Dr. Alias dan rakan-rakan di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan juga sebenarnya mempunyai satu tujuan yang lebih besar daripada itu sebenarnya. Mungkin saya percaya bahawa Dr. Alias dan rakan-rakan ingin melihat sebenarnya ataupun menjadikan Bandar Diraja ini sebagai simbol kedaulatan negara dan juga terhadap pelaksanaan GPP itu sendiri. Ya, Datuk. Kalau ini macam dah hujung-hujung, Datuk dia, kan? Jadi daripada perancangan, cara fizikal, cara persekitaran, komponen, aktiviti-aktiviti itu, akhirnya kita nampak bahawa kita harus terima hakikat, Datuk, yang Bandar Diraja ini akan menjadi satu aset warisan yang perlu kita pelihara dan pulihara untuk generasi kita yang akan datang. Dia akhirnya juga menyingkap sejarah peradaban dan juga budaya Kesultanan Raja-Raja Melayu negara kita dan tempoh yang lampau. Jadi sebab itu kami bukan sekadar menggubal garis panduan semata-mata. Hasrat murni kami di peringkat KPKT supaya kita tadi nak jadikan Bandar Diraja sebagai simbol kedaulatan negara dalam perspektif skop kami lah. Ada peranan kementerian-kementerian, jabatan lain juga. Dan kalau kita nak kaji cara ni, bila perancangannya harus bersifat ramah kan, yang kau kan, bersifat ramah dan mungkin bersifat kita dapat pandangan-pandangan prinsip wahdatul fikri itu dalam perancangan harus ada. Kita dapat gabungkan pandangan-pandangan ilmu daripada pelbagai pihak juga, dan proses kita menggubal dulu dan dia akhirnya diterima dalam konteks kesatuan ilmu pemikiran berkaitan dengan pembangunan Bandar Diraja yang tidak hanya bersifat fizikal semata-mata, tapi kita gabungkan dengan aspek-aspek humanity ataupun insan, kerohanian itu sendiri. Dan kalau Datuk nak melihat kepada satu surah Sabah ayat 15 yang menceritakan pasal konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang melihat kepada kepentingan konsep tanah bandar itu sendiri dibangunkan menjadi aman, tenteram, subur, nyamanan dengan pengunjung penduduk-penduduknya yang senantiasa mensyukuri nikmat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirnya mereka ni that konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi tu. Dan kalau nak mempericikan lagi sebenarnya kalau ada ruang masa, Datuk, cubalah mengkaji buku ataupun kitab Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. Ada satu chapter khas berkaitan dengan proses pembangunan bandar ini, termasuk sebenarnya kalau kita teliti dalam Ibn Khaldunnya Al-Muqaddimah itu menggariskan perancangan pembangunan bandar kepada pemerintah tersebut. Jadi akhir kata, Datuk, kita melihat bahawa di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Sebagai rakyat, Datuk, sebagai organisasi di peringkat berbagai kementerian dan jabatan, kita rasa kita harus mewar-warkan, meletakkan satu panggil konsep itu sendiri, yang raja dan rakyat itu berpisah tiada, Datuk. Jadi dia harus menjadi kembali kepada manifestasi pelaksanaan, merealisasikan panggil konsep Bandar Diraja ini kepada panggil prinsip rukun negara yang kedua tadi, kesetiaan kepada raja dan negara, dan whatever yang kita buat harus secara bersopan dan juga cara panggil bertata tusila, Datuk. Jadi boleh agaknya, Datuk, kalau saya nak akhir sedikit dengan sedikit pantun agaknya. Ada pantun. Wow. Dalam perjalanan ini sempat tulis pantun sedikit. Betul tak betul? Saya cuba, Datuk. Jadi sedikit bahasanya. Raja dan rakyat berpisah tiada. Di main nobat tanda sambutan. Garis panduan perancangan Bandar Diraja mengangkat institusi diraja untuk dimartabat dan dipertahankan, Datuk. Itu orang panggil agaknya intipati kepada penggubalan oleh KPKT Plan Malaysia dalam hal kaitan dengan garis panduan
perancangan dan pembangunan Bandar Diraja yang menjadi satu simbol kedaulatan negara kita, Dato'. Alhamdulillah. Baik, tinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia, Town Planner Dr. Alias Ramili, iaitu Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Tapi sayang sekali kalau doktor bagi tahu ada pantun saya juga. Mungkin ada masa sebenarnya untuk menyiapkan pantun bagi menjawab pantun yang telah pun dikemukakan ataupun diwar-warkan tadi oleh Dr. Alias Ramili. Tapi apapun, jutaan terima kasih kepada Dr. Alias kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan mungkin selepas ini kita terus membuat lagi follow up dari masa ke semasa untuk melihat tentang perkembangan pembangunan bandar diraja, kerana ini merupakan sesuatu yang amat penting sebenarnya, dan kita mengharapkan apa saja yang dicita-citakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia di Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ini akan menjadi realiti dan akhirnya akan dapat memberikan satu imej yang luar biasa sebenarnya bila kita bercakap tentang pembangunan bandar diraja itu sendiri. Baik, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.